Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat yang kita utarakan di awal muqaddimah khutbah sebentar tadi, ayat yang kita selalu dengar daripada khatib-khatib yang menyampaikan khutbah pada setiap hari Jumaat, ayat yang dipetik dalam surah Al-Imran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, setelah kamu beriman cubalah untuk memburu ketakwaan, dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan melainkan kamu benar-benar menerima ketakwaan dan keislaman yang sejati dan jitu di hati kalian. Sidang hadirin sekalian, pada ayat ini mengisyaratkan kepada kita, Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman, setelah mana disebut perkataan amanu, beriman, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dengan perkataan ittaqullah, yang mengisyaratkan kepada kita bukan keseluruhan orang yang beriman memiliki ketakwaan. Ada di kalangan yang beriman tidak berjaya menyemai benih-benih ketakwaan di dalam hati mereka. Olehnya demikian, ketika mana kita sampai di hadapan Allah, ada di kalangan umat Islam yang beriman namun direjam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam syurga, disebabkan memiliki sifat keimanan tetapi gagal menyemai benih-benih ketakwaan dalam jiwa dan hati mereka. Olehnya demikian tuan-tuan, Nabi juga pernah memberi pesanan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, yang mana Nabi mengutarakan perkataan taqwa di awal hadis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bitaqwallahi azza wa jalla, hendaklah kamu bertakwa dan menyemai benih-benih ketakwaan dalam jiwa dan hati kalian. Lalu di hujung hadis tersebut Nabi menyatakan, man ya'ish minkum, siapa di kalangan kamu hai sahabatku yang hidup panjang, yang diberikan umur yang panjang, ia akan dapat menyaksikan fasayara ikhtilafan katsira, ia akan menyaksikan perselisihan, perbalahan, krisis di kalangan umat Islam, pergaduhan, fitnah memfitnah di antara satu sama lain, dan berlaku kepincangan dalam kehidupan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi meletakkan perkataan taqwa yang mengisyaratkan bahawa aset bagi umat Islam, sesuatu benda yang bernilai yang akan mengundang kebahagiaan dan kehidupan yang sempurna kepada manusia, adalah didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya pesanan ini dibakul sampahkan oleh manusia, Nabi menyatakan fasayara ikhtilafan katsira, akan berlaku perbalahan, krisis, kepincangan, segala perkara yang akan meranakkan kebahagiaan dan ketenangan kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Olehnya demikian tuan-tuan, kita dapat menyaksikan beberapa contoh dewasa kini, bagaimana dunia kita hari ini digemparkan rentetan daripada hilangnya perasaan takwa dan gerun kepada Allah. Berlakulah kepincangan yang amat dahsyat. Di antaranya bagaimana berlaku di hujung September kebocoran soalan UPSR yang berlaku, bagaimana anak-anak pelajar terpaksa menangguhkan peperiksaan mereka, rentetan daripada beberapa kumpulan orang dalaman yang sanggup mengorbankan sifat takwa mereka kepada Allah, akhirnya menyusahkan anak-anak dan menyusahkan waris dan para ibu bapa, disebabkan hilang integriti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apakah anak-anak sebegini yang ingin dicetak oleh manusia di akhir zaman, golongan-golongan manusia yang berasaskan pemikiran sekuler, yang ingin melahirkan anak-anak yang cemerlang dalam peperiksaan, maju dan mampu melahirkan para graduan universiti, dalam masa yang sama berjaya melahirkan banduan-banduan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, disebabkan gairah untuk mempamerkan
pendidikan kepada masyarakat luar, golongan-golongan yang telah musnah sifat ketakwaan sanggup mengenepikan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara perkara yang kedua yang dialami oleh kita sekaliannya, tuan-tuan, pada ketika kita gembira meraihkan hari raya Korban, kita juga turut dikorbankan dengan kenaikan harga minyak. Walaupun dengan harga 20 sen, namun begitu harga yang kecil ini sudah cukup menyeksa umat Islam ataupun golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, keadaan-keadaan inilah manusia membakar sampahkan takwa dan takut kepada Allah akan mengundang kepincangan hidup, sama ada kepada agama mereka ataupun dunia mereka, berdasarkan nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, tuan-tuan, la yazalud dina wa dunya qaimaini ma zalatil arba'ah. Dunia dan juga agama kamu akan berdiri teguh. Qaimaini akan berdiri teguh, akan gemilang, akan terbilang, akan bercahaya, akan marah ke hadapan agama dan juga dunia, selama mana di atas dunia mempunyai 4 perkara yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, madamal aghniya la yabkhaluna ma khuwilu. Selama mana ada golongan yang kaya di atas muka bumi ini yang tidak bakhil dengan harta mereka, selama mana ada orang yang kaya mengasihani orang-orang yang miskin, selama mana ada orang yang kaya kasihan belas kepada orang yang tidak berduit, selama mana ada orang kaya merasakan kesengsaraan orang bawahan mereka. Dan apabila perkara ini hilang dan lenyap di atas permukaan bumi, dengan makna golongan kaya tidak pernah mengendah golongan bawahan, ini petanda yang disebut oleh Sayyidina Ali bahawa agama mereka akan pincang, dunia mereka akan pincang, kebahagiaan mereka akan musnah dan terkubur tanpa batu nisan. Sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini adalah pesanan daripada menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia kepada jalan kebenaran, yaitulah jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka dapat menyaksikan kesengsaraan orang di peringkat bawahan yang tidak mampu menyediakan alat persekolahan kepada anaknya dengan secukup-cukupnya, yang hanya mampu berdusta kepada anaknya disebabkan tidak mencukupi wang ringgit. Ada rumah di kalangan mereka yang dititiskan air hujan kehingga bilik tidur mereka, namun begitu tiada di kalangan mereka yang merasakan kesedihan seperti mana yang dialami oleh golongan-golongan fuqara dan juga masakin. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya kenaikan harga barang dan cukai yang begitu tinggi ataupun dikenakan cukai adalah perkara-perkara yang benar-benar menyanggah dengan ajaran agama Islam dan juga bercanggah dengan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Dalam kitab Fiqhud Daulah menyatakan kewajipan yang dibayar oleh umat Islam hanyalah zakat semata-mata dan tidak ada istilah cukai. Dan cukai wajib dikenakan kepada golongan-golongan yang bukan Islam, kerana mereka tidak wajib membayar zakat. Yang bukan Islam wajib membayar cukai, yang Islam wajib membayar zakat, tidak diwajibkan membayar cukai. Oleh yang demikian, tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah menyelamatkan rakyat Mesir yang berada di bawah kerajaan Firaun yang begitu jahat dan begitu zalim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa membawa mereka keluar menuju ke Palestin. Di antara kejahatan Firaun yang dilakukan kepada rakyat Mesir, yadribunal jizyata ala du'afaihim, mereka meletakkan cukai kepada rakyat-rakyat mereka, golongan-golongan yang susah di kalangan mereka. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa, jangan sekali-kali membiarkan Bani Israel
berada dalam kesengsaraan kejahatan Fir'aun yang menaikkan harga barang dan meletakkan cukai walaupun dengan kadar yang rendah ataupun sebaliknya. Maka Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, merentasi Lautan Merah, diburu oleh Fir'aun laknatullahi alaih. Walaupun Nabi Musa merupakan anak angkat kepada Fir'aun, diberikan kemewahan, diberikan kenderaan mewah, diberikan mahligai, wang saku dan sebagainya oleh Fir'aun. Pelbagai kemewahan dikecapi oleh Nabi Musa, namun semata-mata ingin menjalankan perintah Allah, Nabi Musa sanggup membiarkan dan membuang segala kemewahan. Darjat dan pangkat yang diberikan oleh Fir'aun ditinggalkan oleh Nabi Musa. Keuangan yang begitu banyak ditinggalkan oleh Nabi Musa. Keimanan dan ketakwaan yang jitu yang telah disemai oleh Allah, sanggup mengorbankan kemewahan dunia semata-mata menyahut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sanggup meninggalkan kemewahan dunia semata-mata menjunjung perintah Allah? Sanggup meninggalkan pangkat dan kedudukan semata-mata kerana Allah? Sanggup membiarkan diri dalam kemiskinan kerana Allah? Golongan Nabi Musa ataupun para anbiya adalah golongan-golongan perindu syurga Allah. Orang yang nak diberikan syurga mesti menjalani satu jalan kesengsaraan dan kesempitan semata-mata ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ungkapan yang kedua yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dunia akan menjadi baik, agama akan menjadi baik selama mana, kata Sayyidina Ali, madamal ulama ya'maluna bima alimu. Selama mana orang-orang yang alim, orang-orang yang ada ilmu, mereka beramal dengan apa yang diketahui oleh mereka, selama itulah dunia akan menjadi baik dan agama akan menjadi baik dan tidak akan berlaku sebarang kucak kacir dan sebagainya. Hari ini juga kita dapat menyaksikan bagaimana para ulama, para alim ulama yang berani menyatakan beberapa kenyataan dan statement yang betul-betul menyalahi dengan perintah agama. Di antaranya pada satu ketika dahulu, bagaimana seorang ulama dalam negara kita menyatakan umat Islam boleh meninggalkan salat semata-mata untuk meninggikan dan mengharumkan nama negara. Selepas daripada itu ada yang menyatakan lelaki dan perempuan dihalalkan bersalaman ataupun boleh bersalaman selama mana tidak menggairahkan menyentuh kulit di antara mereka. Apakah ini benar kenyataan agama? Dan apakah ini yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apabila kepincangan ulama membiarkan hukum berlarutan, hukum yang halal dikatakan haram, kepincangan dalam agama, masyarakat menjadi pincang, berbalah dan juga memfitnah di antara satu sama lain. Kini juga kita digemparkan bagaimana salah seorang ulama dalam negara kita yang menyatakan golongan-golongan muslimat yang keluar membantah GST pada hari ini 7 November di Kuala Lumpur adalah golongan-golongan pelacur atasan, dan golongan muslimin yang menyokong demonstrasi tersebut adalah golongan-golongan yang lapar kepada golongan muslimat yang berdemonstrasi pada hari ini. Golongan muslimin lapar untuk tidur bersama golongan-golongan muslimat yang dianggap sebagai pelacur di pihak atasan. Tuan-tuan hadirin sekalian, kita nyatakan di awal di tengah khutbah tadi, kenapa Nabi Musa berdemonstrasi mengeluarkan rakyat Mesir daripada Mesir ke Palestin. Salah satu angkara kejahatan yang dilakukan Fir'aun ialah cukai yang diletakkan oleh Fir'aun. Nabi Musa membawa rakyat Mesir, menyelamatkan mereka daripada cengkaman kejahatan Fir'aun laknatullahi alaih. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, oleh yang demikian Allah memperingatkan kita dan memberi amaran di dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang mana Allah mengatakan mafhumnya,
Orang Yahudi dan Nasara tidak akan sekali-kali merestui wahai Muhammad, dan tidak akan merestui umatmu wahai Muhammad. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan sekiranya kamu wahai Muhammad mengikut kehendak-kehendak dan ajaran-ajaran mereka, setelah mana datang agama kepadamu wahai Muhammad, kamu lebih rela dengan ajaran Yahudi ataupun golongan sekular. Malaka min waliyyin wala nasir, kata Allah, aku tidak akan menjadi penolong dan pembelamu apabila kamu dilanda fitnah dan pelbagai bala daripadaku. Aku tidak akan menjadi pembantu kalian. Hari ini juga kita dapat menyaksikan di TV1 pada jam 8 pagi tadi, bagaimana perbahasan mengenai puting beliung dan juga ribut yang berlaku di utara, yang mengorbankan, boleh dikatakan keseluruhan tempat yang berlakunya ribut tersebut. Dan pada pagi tadi juga beberapa pembahasan mengenai banjir yang melanda negara kita, khususnya di Terengganu. Bagaimana bala Allah datang daripada langit dengan ribut, dan bala Allah yang datang daripada bumi berbentuk banjir. Peringatan dan amaran kepada manusia, manusia yang tidak mengendahkan pengharaman Allah, membiarkan ia berleluasa berlaku tanpa sebarang sekatan dan teguran. Nantilah amaran Allah yang lebih hebat daripada apa yang berlaku. Berbahagia bagi mereka yang hidup sentiasa memburu ketakwaan, dan meranalah bagi mereka yang hidup membakul sampahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.